yang ada di kampung kita? Kenapa tak rumah guru-guru kita? Tapi kenapa di gereja? Laporan yang kita diberitahu, tuan-tuan, laporan daripada siasatan yang diberitahu, intelligence. Mereka hanya diberitahu tempat untuk berbuka puasa kira-kira 2 jam atau 3 jam sebelum majlis bermula. Dirahsiakan sangat. Datanglah orang tu nak berbuka puasa. Kami diberitahu laporan yang dibuat daripada pukul 6.30 sampai pukul 11 malam, tak ada cerita lain. Cerita Kristian, cerita Bible. Ada beberapa orang naik ke pentas buat testimoni. Macam mana seronoknya jadi Kristian, macam mana tak seronoknya jadi orang Islam. Bayang, tuan-tuan, orang yang datang 50 orang tu macam saya, rupa macam saya, hidung macam saya, kulit macam saya, cakap macam saya, bahasa macam saya. Tapi setengah daripada kita tak ada siapa. Pasal mungkin anak kita tak ada kat situ. Saudara, satu orang gugur kalimahnya, bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. Bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. Saya di Pulau Pinang 3 minggu yang lalu, dalam roadshow yang tiap-tiap malam ni. Habis saja saya diminta datang ke hotel tingkat 9 di Batu Ferenggi. Seorang anak muda Melayu umur 27 tahun nak bersyahadah semula di depan saya pegang tangannya, mengajar dia bersyahadah semula. Dah masuk Kristian, diundang, dipujuk, dirayu oleh 2 pemujuk perayu, dilangkaui anak beranak. 2 pemujuk anak beranak yang tak ada antara lain selain penjarakan kerja profesional teknikal mereka. Tugas mereka ialah mengkristiankan orang-orang lain. Tuan-tuan, pendakwah-pendakwah mereka datang daripada seluruh dunia, daripada Ireland, daripada Scotland, daripada United Kingdom, daripada Denmark, daripada Norway, daripada Sweden, daripada Jerman, daripada Australia, daripada New Zealand. Yang paling ramai sekarang ini daripada Filipina, daripada Indonesia dan daripada Korea Selatan. Tiap-tiap pendakwah mereka kena duduk di tempat mereka, ditugaskan 1 tahun. 1 tahun minimum, boleh disambung lagi 1 tahun, boleh disambung lagi 1 tahun. Dengan fund yang saya diberitahu oleh teman-teman, oleh risikan-risikan, fundnya unlimited funds. Bayang. Pendakwah-pendakwah ini sebagai besarnya ada PhD. Ada setengahnya 2 PhD. Ada master's degree. Sudah terlatih dalam mendakwahkan Kristian. Sudah berbelas-belas tahun terlatih. Cakap Melayu fasih, budaya Melayu fasih, hidup dalam suasana Melayu fasih. Dan mereka sedang berjalan sekarang ini. Mereka pergi ke Taman Desa Pakatan, mereka pergi daerah Parit, mereka pergi Batu Gajah, mereka pergi Kampor. Betul tuan-tuan? Kalau di Gombak di sana Batu 12 tu orang asli mereka datang, mereka duduk, mereka kahwin dengan orang asli. Apa masalah nak datang ke Kampor? Sini pakai Kampar ke Kampor? Kampar. Kampar. Tapi orang kata mak kampung. Saudara-saudara, mangsa mereka berada di mana-mana. Siapa mangsa mereka? Yang tak sembahyang itulah mangsa mereka. Yang tak baca Quran itulah mangsa mereka. Yang tidak memperbarui syahadah itulah mangsa mereka. Keluarga yang meninggalkan agama itulah keluarga mangsa mereka. Mak bapak yang tak kisah anak sembahyang tak sembahyang, anak melaksanakan Islam tak melaksanakan Islam, itulah mangsa mereka. Orang yang bercerai, berai, suami isteri, terutama mereka yang tergantung tali, digantung tali, turun pun tidak, naik pun tidak, isteri suami tergantung-gantung. Inilah yang paling mereka suka.
Yang miskin mereka suka, yang kaya mereka suka, yang sakit mereka suka, yang sakit. Sudah kalian tengok, pergilah hospital besar, hospital kecil. Kalau ada ibu-ibu dan ayah-ayah kita yang sakit merana, duduk hospital lebih daripada 6 bulan. Minggu pertama anak-anak kita datang, isteri kita datang. Minggu kedua daripada 6 orang anak, tinggal 3 saja yang datang. Cukup 2 bulan, anak tak datang, isteri pun tak datang. Siapa yang gantikan mereka? Inilah tuan-tuan. Ini pastor ni, pastor. Orang gereja, pertubuhan Kristian yang akan mentalkinkan mereka sebelum mereka diputuskan nyawa mereka dengan kalimat mereka, bukan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuan-tuan kata ini tak boleh berlaku pada tuan-tuan dan perempuan. Anak kita yang tua kita ke hospital, sakit yang bau busuk, daging-daging tuan-tuan yang dah bulat-bulat, anak tak boleh jaga, adik tak boleh jaga, suami tak boleh jaga, isteri tak boleh jaga, hantar ke hospital. Pasal bau busuk, anak tak pergi, suami tak pergi, isteri tak pergi. Yang tak tahu bau busuk pendakwa Kristian ini. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian. Saya tadi tidak menyentuh. Saya katakan seorang penulis daripada UIA. Hari ini dalam surat khabar Sinar Harian buat ulasan tentang pendirian saya. Cuba kononnya nak meletakkan satu senario supaya dipahami oleh seluruh orang Malaysia bahawa Hassan is indeed in a wrong position. Hassan di tempat yang salah. Bagikan tuan-tuan dan puan gambaran ikhwan muslimin di Mesir, di Tunisia, di Algeria, di negara-negara Arab dan negara-negara lain. Orang kata orang di sana, negara-negara sana tak banyak cerita tentang negara Islam, tak banyak cerita tentang hudud, tak banyak cerita macam Taliban itu dia kata. Itu model yang paling baik. Penulis ini tuan-tuan tak pernah jadi exco. Penulis ini tak pernah bertindak sebagai orang operator yang buat operasi cuba nak menjalankan Islam di negeri Selangor, negeri majmuk di negeri Selangor. Di Mesir, di Tunisia, di Algeria tidak ada DAP, tidak ada PKR dengan pemimpinnya yang mengamalkan, yang cuba mendakwahkan pahaman pluralisme dan juga liberalisme. Di Mesir, Ikhwan al-Muslimin, di Jordan, di mana-mana tak ada PKR. Tak ada 40% parti itu dikuasai oleh orang bukan Islam. Seperti dalam PKR, tak ada negeri-negeri itu. Akhirnya negeri-negeri itu tak ada parasit-parasit. Tak ada. Macam mana kita katakan negeri itu lebih baik dan kita ikut lorong-lorong negeri itu, model-model negeri itu? Saya nak bagi tahu teman-teman, termasuk penulis ini ya. Saudara redha kan tengok macam saya katakan tadi, 5 orang anak mengerumuni satu hari satu malam suntuk 5 orang mengerumuni seorang perempuan di satu bilik, di satu hotel budget hotel murah yang disewa RM9.99 satu malam. Insya-Allah tuan-tuan. Saya nak jemput dia. Dia tak datang jumpa saya pun. Cuba dia datang jumpa saya. Besok yang nak datang sini 14 hari bulan tuan-tuan, apa juga komen mereka dalam akhbar, komen mereka dalam televisyen, tak pernah mereka datang jumpa saya. Mereka jumpa di AP. Nak tahu cerita Islam, jumpa di AP. Nak tahu cerita Islam, saya dah beritahu, teman-teman dia beritahu macam di AP tadi. Nak tahu cerita Islam, jumpa PKR. Dengar daripada mereka. Jangan dengar daripada exco PAS yang ada dalam kerajaan negeri Selangor. Tuan bayang tuan-tuan, apa hajat saya kepada tuan-tuan, kepada teman-teman PAS yang datang pada malam ini.
Di Perlis 2 malam yang pas tuan-tuan, 40% orang-orang pas. Malam tadi kami bersyarah di Taman Medan, di Petaling Jaya. 40% orang pas, orang PKR. Malam ini, saya nampak ramai itu. Oh my God. Itu yang tegak diri daripada pukul 9 tadi. Orang PKR lah ke? Ni orang pas. Yang duduk kat belakang-belakang gelap ni orang pas. Saya nak beritahu kepada mereka. Saudara, macam juga sebutkan oleh Ustaz Khazim tadi. Malaysia, kalau ikut aluk-aluk mereka, insya-Allah dalam masa terdekat ni Allah turunkan betul-betul balak kepada kita. Balak yang bukan kena kepada DAP saja. Balak yang bukan kena kepada PKR saja, termasuk pimpinan PKR. Tapi balak yang termasuk kena orang alim, kena para ulama, kena imam, kena bila. Pasal kita dalam suasana yang very opportune. We have got the space, we have got the time, we have got the energy, we have got the resources, and yet kita tak mau melakukannya. Pasal kalau kita melakukannya, jalan ke Putrajaya semakin malam. Dalam kepala mereka dia ada zikir mereka Putrajaya. Persetankan akidah asal Putrajaya. Itu teman-teman buat komen terhadap mereka. Persetankan syariat asal Putrajaya. Tak perlu ada negara Islam, buat negara kebajikan, potong Islam, gugurkan Islam, asal ke Putrajaya. Inilah taktik parasit ini. Bagi ulama-ulama dalam PAS saya sanjung, Datuk Almarhum Datuk Fadil Noh, Ustaz Hadi Awam dan teman-teman, para ulama-ulama besar, saya tidak ada masalah dengan mereka. Pemuda-pemuda PAS, saya tidak ada masalah dengan mereka. Yang saya ada masalah ialah dengan siapa? Parasit. Siapa dia parasit? Yang nak menyelewengkan hala 7 PAS. Siapa dia parasit? Yang tunduk kepada DAP dan PKR. Siapa dia parasit? Yang tidak menghormati kepimpinan ulama. Siapa dia parasit? Yang mendapatkan keuntungan peribadi dengan pergi ke Putrajaya. Yang ini saya nak sekat. Saya sayang PAS, teman-teman. Walaupun saya dah dipecat daripada PAS, saya sayang PAS. Hati saya masih dengan PAS, jiwa saya masih dengan PAS, fikir saya masih dengan PAS. Tetapi PAS yang bagaimana? PAS yang sudah dibebaskan daripada parasit. Inilah perjuangan kita. Maka dengan itu saudara-saudara, untuk PRU yang ke-13 yang akan datang ini, saudara janji pada diri, no DAP. Tak ada DAP. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Tidak juga PKR. Tidak juga PAS yang dikuasai oleh parasit itu. Kita akan sokong PAS kalau PAS dipimpin oleh ulama. Saya nak berteduh, nak berselindung, nak ditunjukkan arah oleh pimpinan ulama. Sebab itu saya masuk PAS. Pasal apa Hasan Ali masuk PAS? Pertama, karena Hasan Ali nak berteduh di bawah negara Islam yang dah tak ada dalam PAS. Yang kedua, Hasan Ali nak berlindung, nak dipandu oleh barisan soft kepimpinan ulama. Tak ada dah dalam PAS. Dalam PAS pusat, kepimpinan ulama tinggal 30%. Parasit 70%.
Bayang saudara, apa akan jadi kepada PAS? Yang ketiga, saya nak tengok barisan-barisan sokong pimpinan yang mencerminkan akhlak. Ustaz Khadim tadi menyebut akhlak. Bukan datang sini bodohkan orang, bukan datang sini menghaprakkan orang, bukan kat sini mentertawakan orang. No! We cannot resort into that kind of tactics. Tak boleh. Islam tidak membenarkan, kata Ustaz Khadim tadi. Maka dengan itu untuk PRU yang ke-13 ini 13 ini. Ada orang kata, kenapa tak cerita UMNO? Yang memecat saya bukan UMNO. Yang pecat saya PAS. Kenapa tak cerita kelemahan UMNO? Bila saya cerita mengenai yang general itu, UMNO termasuk di dalamnya. Tetapi saya nak menyebut saudara, di depan saya, yang saya nampak, yang saya terlibat, tangan saya bergerak bersama-sama, kaki saya bergerak bersama-sama, mata saya memandang, telinga saya mendengar, lidah saya menyebut. 3 tahun 11 bulan sebagai exco Kerajaan Negeri Selangor, yang mana di bawah bersama kerjasama dengan DAP dan PKR PAS, tak mungkin kita dapat menjunjung 3 perkara. Apa dia 3 perkara? IMR. Tuan-tuan ya, tentang akidah ni. Kita pergi ke seluruh negara. Saya kesian tengok teman-teman saya yang datang tadi. Doktor sebutkanlah, doktor dia kata, kita perlukan sedikit dana untuk memurnikan akidah. Kita dijemput ke seluruh negara tuan-tuan setiap malam. Maka kita memerlukan teman-teman sedikit jihad. Tuan-tuan boleh letak di depan ke mana-mana lah, tuan-tuan letaklah, tuan-tuan buat jihad sedikit sebagai tanda di hadapan Allah SWT, a token, or the token in the eyes of God. Pernah seketika kita mendengar kuliah Khalid tentang akidah Islamiah ini, maka inilah sumbangan kita supaya akidah kita murni, mulia, supaya akidah kita dapat dipertahankan di hadapan Allah, di mahkamah Rabbul Jalil, supaya akidah ini terpancar dalam hidup kita, dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan akhirnya negeri, negara dan umat sejagatnya. Saya nak minta teman-teman saya terutamanya ya, kalau dapat jumpa semua, ramai betul malam ni, 15,000. Saya rasa tak ada, mungkin tak ada masa. Yang tak ada masa, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan letakkan kat sini, kat depan ni. Tuan-tuan datang kat depan ni, tuan-tuan balinglah kat sini, tuan-tuan. Tuan-tuan balinglah kat depan ni, insya-Allah, tuan-tuan dan puan. Untuk unit selamatkan akidah. Unit selamatkan akidah yang perlu berfungsi seluruh Malaysia ini. Kita nak berikan kesedaran dan mengambil satu tindakan yang positif untuk menghadapi bahaya kristenisasi yang bermerajalela di negara kita sekarang ini. Tuan-tuan dan puan dimati sekalian. Akhirnya saudara, saya mengatakan IMR tadi. I itu Islam, M itu Melayu, dan R itu ialah institusi raja. Itu yang sedang saya perjuangkan. 21 hari bulan nanti, tuan-tuan, 21 hari bulan, insya-Allah online, tuan-tuan boleh menjadi ahli. Ahli sebuah organisasi NGO besar yang mungkin namanya Jati. Jati, jatuh jalur, T itu 3. Apa di jalur 3? Islam, Melayu, dan institusi raja. Saudara, Islam mesti dipertahankan. Anak-anak kita, saudara, seluruhnya bangunkan. Kita nak jadikan anak-anak kita ini manusia-manusia pilihan. Sebagaimana ayat yang awal-awal saya bacakan dalam surah Isra tadi saya bacakan. Kita nak jadikan anak-anak kita seluruh ini, ibu, ayah dan anak-anak, seluruh ahli keluarga, memperjuangkan supaya orang-orang Islam, orang-orang Melayu, institusi raja, lengkap melengkapi, tolong menolong, bantu membantu, dalin menjalin, bagi menentukan selamatnya kita duduk di bumi yang namanya Malaysia, di negeri yang namanya Perak, di negeri yang namanya Selangor. Mudah-mudahan saudara, saya harap tuan-tuan dan puan ya, insya-Allah ada teman-teman saya sudah nak mengusahakan di Perak ni, tuan-tuan dan puan, insya-Allah tak salah saya 27 hari bulan.
Kita lancarkan di Kuala Lumpur, di Shah Alam pada 21 hari bulan. 6 hari selepas itu kita akan lancarkan di negeri Perak. Tempat pelancarannya ialah di Kuala Kangsar. Malam itu, malam 27 malam, tuan-tuan, perhimpunan besar akan diadakan di Lumut nanti, tuan-tuan. Tuan-tuan datang. Lumut daripada sini, berapa minit Lumut daripada sini? Tak berapa jauh, tuan-tuan. Datang untuk mendengar lagi. Datang untuk mendengar rintihan kita lagi. Datang untuk mendengar, insya-Allah, bahasa kita, bahasa tidak lain dan tidak bukan, untuk menentukan rakyat Malaysia, rakyat Perak seluruhnya akan bersatu bersama-sama menegakkan kalimah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup beserta tuan-puan ya, beserta dengan sesuai dengan maulid ini. Kita nak sikit selawat tuan-puan, kita selawat sikit, kita nak zikir munajat sikit dalam masa 1-2 minit. Kalau tuan tidak ada masalah, kalau saya khatim pun tak ada masalah, kita bangun sikit tuan-tuan. Kita menghormatinya tuan-tuan. Kita bangun sikit. Tuan-tuan ikut sikit, tuan-tuan ikut sikit. Tuan-tuan ikut saja tuan-tuan. Dia punya alunan tuan-tuan ikut selawatnya. Lepas tu kita zikir munajat, insya-Allah. Lepas tu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita akan sedikit kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita lakukan ini kita diikhlaskan, dijujurkan oleh Allah. Dan setiap apa yang kita lakukan ini seluruhnya mendapat perhatian Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ikut aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 1, 2, sallallahu ala Muhammad. Berapa lagi? Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha, lagi kuat tuan, lagi kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله كلهم أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berkatikanlah majelis ini, wahai Allah. Engkau bukakanlah ruang dan peluang untuk kaki ini melangkah lagi ke majelis seperti ini. Engkau bukakanlah ruang dan peluang tangan ini digerakkan untuk menghadirkan diri kami dalam majelis ini. Mata kami memandang kebesaran majelis ini, telinga kami mendengarkan message-message yang disampaikan untuk memanggungkan majelis seperti ini, wahai Allah. Engkau sayangilah kami, wahai Allah. Engkau cintailah kami, wahai Allah. Engkau kasihilah kami, wahai Allah. Engkau kasihilah ibuku yang sedang tua itu, ibuku yang sama di hidup atau telah pergi bertemu dengan Engkau, wahai Allah. Sana ayahku, wahai Allah. Engkau sayangilah mereka, Engkau kasihilah mereka dan Engkau cintailah mereka. Ayah kami yang telah tua itu, wahai Allah, matikanlah mereka dalam Islam, matikanlah mereka dalam iman, matikanlah mereka dalam takwa, dan matikanlah mereka dalam ihsan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berkatikanlah perhimpunan ini, wahai Allah. Engkau datangkan malaikat-malaikat untuk meraihkan kami, wahai Allah. Engkau catatkan nama-nama kami, wahai Allah, untuk diletakkan di pintu-pintu syurga-Mu nanti, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permohonan kami ini tunaikanlah, wahai Allah. Doa kami ini makbulkanlah, wahai Allah. Kalau yang lalu doa-doa ini tidak dimakbulkan, tidak ada dalam catatan-catatan malaikat Engkau, wahai Allah, terimalah doa ini, wahai Allah. Terimalah bisikan hati kami ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau hidupkan kami sebagai seorang Islam, Engkau besarkan kami sebagai seorang Islam, Engkau dewasakan kami sebagai seorang Islam, Engkau tuakan kami sebagai seorang Islam. Matikanlah kami sebagai seorang Islam, ya Allah. Bila malaikat mau datang bertemu dengan kami nanti, ya Allah, ringankan bibir kami, ringankan lidah kami, wahai Allah. Lembutkan bibir lidah kami dan seluruh alat-alat pengucapan kami, untuk memudahkan kami mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Allah, anak-anak kami yang kami sayang, cucu-cucu kami yang kami cinta, wahai Allah, matikan mereka di jalan Engkau, wahai Allah. Matikan mereka di jalan yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan Kau, wahai Allah, jangan Kau benarkan akidah mereka diselewengkan. Jangan Kau izinkan mereka menggugurkan kalimat syahadat di kalangan mereka, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berkatikanlah kami, wahai Allah. Engkau berkatikanlah kami, wahai Allah. Engkau berkatikanlah kami, wahai Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir. 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 Betul sekali lagi untuk nama